Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injili kadhar'in ahraja syat'ah fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu dhurra liyaghidhi bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Irtanim hamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla sakamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat bermula daripada ayat 28 berakhir pada ayat ke-29 yang bermaksud, dan dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan baginda bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, namun berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari keredaan Allah, dan pada wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurah, dan sikap-sikap mereka diungkapkan di dalam Injil, iaitu seperti sebiji benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi semakin kuat, lalu menjadi semakin besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman-tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal kebaikan di antara mereka keampunan dan pahala yang amat besar. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis Rasulullah menjelaskan, rebutlah kamu, kejarlah kamu 5 peluang, 5 keadaan, 5 suasana sebelum nantinya akan berlaku 5 keadaan.
Yang pertamanya waktu muda kamu sebelum sampai saat-saat waktu tuanya kamu. Yang keduanya waktu sehat kamu sebelum sampai saat-saat waktu sakitnya kamu. Yang ketiganya waktu lapang kamu sebelum datang saat-saat waktu sibuknya kamu. Yang keempatnya waktu berada kamu sebelum sampai detik-detik saat-saat waktu berhajatnya kamu. Dan yang terakhir waktu hidup kamu sebelum sampai detik-detik saat-saat kematian kamu. Yang saya muliakan Tuan Haji Latif selaku penyelaras majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuan Haji Yahya, tidak dilupakan pengurusi Helwah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang dan peluang untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang mulia ini kita masih dikurniakan Allah dengan nikmat yang terbesar, iaitulah nikmat iman dan Islam. Kerana di pagi yang mulia ini kita masih lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang disebutkan oleh Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad dipertegaskan menjadikan umat-umat yang terbaik dengan ada 3 sifat kepada mereka. Yang terbaik, yang pertama, kamu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang kepada kebaikan dan kamu mencegah daripada melakukan kemungkaran. Untuk itu alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat menghadirkan diri kita dalam satu program sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dihidangkan dengan bacaan anak muda kita, dengan bacaan berzanji, dengan bacaan Al-Quran, lunak dan merdu suaranya. Beginilah kehebatan Allah Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, yang mana lagi kamu nak dustakan, kata Allah. Walaupun seramai mana umat manusia ini, Allah Ta'ala jadikan ramainya umat manusia yang boleh bercakap, boleh berkata-kata, namun Allah Ta'ala jadikan setiap daripada kita suara kita ni yang tak sama. Suara kita ada yang sedap nak didengar, ada yang lunak merdu nak didengar. Dia tidak sama seperti yang lain. Seperti mana kita mendengar daripada banyak bunyi siulan burung, maka bunyi burung ini tak sama antara satu sama lain. Di antara burung tiung dengan burung gagak, di antara burung gagak dengan burung merpati, di antara burung merpati dengan burung tekukur, di antara burung tekukur dengan burung tekukur Jawa, dengan burung merbuk, dengan burung murai, memiliki suara yang berlain-lainan. Maka sebegitulah kehebatan Allah menjadikan setiap daripada kita ini suara yang tidak sama, tetapi menyeronokkan, menyedapkan telinga-telinga kita. Alhamdulillah, kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengimbau, mengambil iktibar, pelajaran daripada sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala memberi pengiktirafan
Di mana bukan mengeluhkan pengiktirafan kita, bukan manusia sahaja yang mengiktiraf, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengiktiraf. Kalau kat dunia ni tuan-tuan kita tengok, kadang-kadang Perdana Menteri Malaysia diiktiraf oleh rakyat Malaysia, dipilih oleh sebahagian rakyat Malaysia. Kalau dalam kampung dipilih oleh ketua kampung, diiktiraf satu kampung. Tetapi pengiktirafan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Punya hebatnya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini, tuan-tuan, dia mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi, seorang rasul yang terakhir. Tuan-tuan bayangkan. Maka pada hari ini apa yang kita lakukan, kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda, mungkin sebagai tanda kita mengiktiraf kebagaimana jasa dan sumbangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa Islam kepada kita. Kalau tuan-tuan merenung, kalau tuan-tuan memperhatikan sedikit pengiktirafan yang diberi oleh Allah dalam surah Yasin, Allah Ta'ala menyebutkan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin. Setengah pendapat mengatakan maksud perkataan Yasin wahai insan. Setengah perkataan mengatakan maksud perkataan Yasin itu adalah merupakan satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setengah mufassirin mengatakan yang dimaksudkan perkataan Yasin adalah merupakan satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumhurul ulama bersependapat mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan bahawa maksud perkataan Yasin dalam surah Yasin adalah ditujukan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hubung kait ayat yang pertama dengan ayat yang berikutnya, wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Allah kata, engkau wahai Muhammad sebenar-benar seorang rasul, ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus, atas jalan yang betul. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Nabi kita Nabi Muhammad ini, tuan-tuan, merupakan seorang nabi, seorang rasul yang Allah Taala memberi pengiktirafan. Tak seperti mana kita kat dunia ni. Kita kat dunia ni kadang-kadang orang kampung beri pengiktirafan, orang bandar tak beri pengiktirafan. Setengah-tengah tempat surau beri pengiktirafan, setengah tempat masjid tak beri pengiktirafan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri pengiktirafan kepada nabi kita, Tuhan Rabbil Alamin yang mentadbir sekian alam ini, tuan-tuan, memberi pengiktirafan, mengakui akan kelebihan yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan keistimewaan yang ada pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi yang kita tak buat. Sayang mana pun kita kepada kedua mak bapak kita, orang tak buat sambutan hari lahir dua mak bapak dia kalau dia dah meninggal 5-6 tahun, dia tak buat lagi dah. Tetapi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam tempoh masa ribuan tahun lamanya, orang masih lagi menyambut, mengingati hari-hari kelahiran junjungan besar kita. Kenapa? Kerana kebaikan-kebaikan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi datang kepada kita seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya membawa hidayah petunjuk. Dalam bacaan berzanji yang dibaca tadi, banyak pengajaran di saat dunia dalam kegelapan. Manusia menyembah patung-patung berhala, minum arak, berzina, mencuri, merampak. Maka Allah datangkan kepada kita ni Nabi membawa agama itu sendiri, tuan-tuan. Nabi datang kepada kita ini
dia bawa agama berdasarkan kepada ayat yang telah kita bacakan tadi, saya bacakan tadi sebentar tadi tuan-tuan. Itu jasa besar yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah Ta'ala kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ni kata Allah, tuan-tuan, dia bawa hidayah petunjuk dan agama yang betul supaya dia menangkan atas segala agama yang lain. Ini kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disebut pula atas kelebihan yang diberi kepada umat Muhammad ni ada beberapa kelebihan. Dalam kitab Tabi'ul Ghafilin dia menyebutkan ada berapa kelebihan umat Muhammad ni, kata dia. Di antaranya Allah jadikan umat Muhammad ni, kata dia, umat yang akhir zaman. Akhir zaman supaya dia tidak menanti lama besok pada hari akhirat. Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini tubuh badan dia kecil. Tubuh umat Nabi Muhammad ni badan dia kecil supaya dia tak perlu belanja yang banyak. Tak seperti mana umat-umat yang terdahulu badan dia besar. Umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala jadikan dia tubuh dia kecil. Kalau beli baju, buat baju mungkin sekitar 3 meter, 4 meter cukup dah. Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ni dia tak kaya. Kalau umat-umat yang terdahulu dia kaya. Dia sangat-sangat kaya, tuan-tuan. Kalau kita baca kisah yang terdahulu, di antara kisah Qarun yang begitu kaya zaman Nabi Musa. Allah jadikan umat Nabi Muhammad ni dia tak kaya supaya dia tak sombong. Tapi kadang-kadang yang tak kaya ni juga sombong juga, tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan umat Muhammad ni, kata dia, di antara umat Nabi Muhammad ni usia dia pendek, tapi dia supaya dia tak banyak buat dosa. Umat yang lain Allah Ta'ala jadikan, kalau Nabi Nuh, umat Nabi Nuh sekitar 950 tahun, sekitar 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad ini Allah jadikan usia dia sekitar lebih kurang 63 tahun sahaja, supaya dia tidak banyak buat kesalahan, dia tak banyak buat dosa. Tapi kadang-kadang usia yang pendek ni pun, tuan-tuan, banyak kita buat dosa dan banyak kita buat kesalahan dan kesilapan tadi. Maka kita adakan majlis sambutan Maulidi Nabi bagi kita mengambil iktibar, bagi kita mengambil pengajaran daripada sejarah hidup Nabi. Ayat yang dibacakan tadi oleh dua orang anak muda tadi, antara lain ayat yang mengisahkan saat Nabi Muhammad wafat. Maka Sayyidina Umar tak percaya akan kewafatan Rasulullah. Siapa yang mengatakan Muhammad ni telah meninggal dunia, telah wafat, maka aku akan pedang, tanggalkan, pancung kepala dia dengan pedang. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat yang telah dibacakan oleh dua orang anak muda tadi. Siapa yang sembah Allah, maka Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Allah datangkan Nabi ni, tuan-tuan, kepada kita ini. Kalau tuan-tuan perhati, dia bawa agama yang betul, membetulkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Daripada akhlak yang seburuk-buruk manusia menyembah patung berhala, kepada ke arah manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Daripada minum arak, berjudi, berzina, menjadi manusia melemparkan botol arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aglam rijsun min amali syaitan. Melontarkan botol-botol arak. Daripada berzina, menyembah patung dan sebagainya, mereka menjadi golongan yang lebih baik. Maka datangnya Nabi ni, tuan-tuan, kepada kita, dia mengajar kepada kita ni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajar kita ni mengenal Allah. Dia mengajar kepada kita ini, tuan-tuan, tentang adanya suatu hari yang dinamakan hari akhirat. Hari yang dinamakan adanya hari akhirat. Orang kita hari ni bila bercerita, tuan-tuan, dia bercerita pasal kemajuan. Nabi bila dia cerita, Nabi nak beritahu kita ada satu hari nanti, tuan-tuan, yang mana hari itu, kata Nabi, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzin lillah. Hari, kata Nabi, bila mana seorang sama sekali takkan berdaya upaya untuk tolong orang lain, kata Nabi. Itulah yang dinamakan, tuan-tuan, hari akhirat. Adanya hari akhirat
maka Nabi ajar kepada kita ini tentang adanya akhirat. Kalau tidak, tuan-tuan, kita tak tahulah hari ini agaknya Tuhan mana yang kita sembah. Agaknya Tuhan mana yang kita sembah. Kan seperti mana kaum-kaum yang terdahulu yang mereka ni menyembah patung-patung beraling, tuan-tuan. Saya bila berceramah ni, tuan-tuan, saya jarang lupakan tentang empat yang saya katakan ada empat abu. Dalam sejarah hidup Nabi ni ada empat abu yang selalu cerita. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan dan Abu Bakar. Bagaimana Abu Jahal? Sejarah Abu Jahal, orang yang sangat-sangat sayang Nabi ketika mana Nabi SAW lahir pada ketika itu. Dia sayang Nabi. Kabarnya dia menyembelih 100 ekor unta kerana sayangnya kepada Nabi. Tapi sayang Abu Jahal ini dia mati, tuan-tuan, dia masuk neraka Allah Ta'ala. Sebegitu juga Abu Lahab. Abu Lahab antara abu yang sangat-sangat suka bila Nabi lahir. Malah dia ketuk setiap rumah, setiap pintu rumah, beritahu Muhammad lahir, Muhammad lahir. Tapi sayang bila Nabi ajak dia kepada Islam, Abu Lahab merupakan orang yang paling kuat menentang Nabi. Dia kuat menentang Nabi. Bila berada di satu kawasan pergunungan, Nabi tanya dulu Abu Lahab, bagaimana wahai Abu Lahab, kalau aku ceritakan daripada kamu di belakang bukit sana ada sepasukan tentera lengkap bersenjata nak memerangi kamu, kamu percaya tak wahai Abu Lahab? Abu Lahab kata, aku percaya. Aku percaya wahai Muhammad, kerana seumur hidup engkau ni, engkau tak pernah bercakap bohong, walaupun sekali engkau tak pernah bercakap bohong. Lalu kata Nabi, wahai Abu Lahab, kalau aku ceritakan kepada kamu, Tuhan yang takbir langit, Tuhan yang takbir bumi, takbir bulan, bintang, matahari, semua ni ditakbirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu percaya tak Abu Lahab? Pada ketika itu Abu Lahab sing-sing dengan dia, silakan kau ni wahai Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami, untuk ini untuk kamu kumpulkan kami. Akhirnya Abu Lahab utus seorang yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ni, tuan-tuan, seorang ahli syair, ahli sajak, ahli puisi, yang petah bercakap, pandai bercakap. Dia diutus untuk melawan dengan Nabi. Bila Rasulullah ni wafat, tuan-tuan, Rasulullah dah tak ada lagi dah. Bila Rasulullah tak ada, Rasulullah kata, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Ni Nabi beritahu kita. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, dua perkara. Apa dia? Quran. Apa dia? Hadis. Orang akan selamat. Inna hadzal Qur'ana yahdihi lillati hiya aqwam. Quran ini merupakan petunjuk yang paling betul. Man ihtada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk ni, maka kebaikan itu adalah untuk diri dia sendiri. Nabi tinggalkan Quran kepada. Datanglah Al-Walid bin Uqbah. Bila Walid bin Uqbah dia datang, Al-Walid bin Mughirah datang, dia minta Al-Walid bin Uqbah datang, dia minta kepada Nabi bacakan Al-Quran. Seayat demi seayat demi seayat demi seayat Walid dengar Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, dia dengar. Dia ngelengkan kepala dia, tuan-tuan. Bila dia ngelengkan kepala dia, dia balik. Kaum bangsa dia bersorak, Walid balik, kita menang. Walid balik, kita menang. Kita menang, kita menang. Kata Walid kepada kaum bangsa dia, kamu mengatakan bahawa Muhammad itu ahli sihir. Aku nak tanya kamu, sejak bila Muhammad ni belajar sihir? Bila masa dia belajar sihir? Kamu mengatakan bahawa Muhammad ini pemecah belah masyarakat. Bila Muhammad mula mecah belahkan masyarakat, katanya? Kamu kata Muhammad ini penipu, Muhammad ni pembohong. Bila masa Muhammad ni pernah menipu, Muhammad ni pernah berbohong? Aku dengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad, kata Walid, seibarat sebatang pokok yang akar tunjang dia menjunam ke bumi.
akar rambut dia turut mencengkam ke bumi, dahan dia turut mencengkam ke bumi, yang menyebabkan dia tidak boleh berganjak walau sedikit sekalipun, kata Al-Walid bin Uqbah. Aku dengar Quran yang dibaca oleh Muhammad, begitu hebat. Kalau tuan-tuan membayangkan, pokok ni tuan, kalau akar tunjang dia menjunam ke bumi, akar rambut dia turut mencengkam ke bumi, dahan dia pun turut mencengkam ke bumi, kalau angin tiup tuan-tuan, dia begitu tegak saja. Punya kuat ni, sebegitulah hebatnya Quran tadi. Hebat begitu Quran dibaca oleh Muhammad. Belum habis lagi dia bercakap tuan-tuan, tiba-tiba datang Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kamu lupa dulu kami bagi kamu kambing. Kamu lupa dulu kamu hidup susah, kami bagi kamu kambing. Walid bin Uqbah pusing 365 darjah. Dia kata, wahai, selama ni kamu mengatakan Muhammad ni ahli sihir, hari ni aku benarkan Muhammad memang seorang ahli sihir yang cukup hebat. Inilah tuan-tuan Nabi kata nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, umat aku ni, kata Rasulullah, kau tengok akhir zaman nanti, kata Rasulullah, umat aku ni, kata Nabi, akan jadi sejenis umat yang terlalu kasih, terlalu sayangkan sangat kepada 5 perkara yang tak sepatut disayang. Ini ajaran Nabi. Nabi beritahu kita gitu. Satu, kata Nabi, akhir zaman nanti, kata Nabi, kau tengok, kau pandang, kau perhati, kata Rasulullah, umat aku ni akan sangat-sangat sayang akan kehidupan, kata Nabi, tetapi dia benci akan kematian. Dia tak suka mati. Dia suka tentang hidup, dia tak suka mati. Apa tanda orang sayang hidup? Tanda orang sayang hidup ni tuan-tuan, dia tak buat amal baik. Tanda orang sayang mati, dia buat amal baik. Kalau kita tengok masjid-masjid ramai orang, bermakna orang tu dah siapkan bekal dia nak tuju kepada akhirat besok, tuan-tuan. Akhir zaman umat aku ni, kata Nabi, sayangkan kepada hidup, benci mati. 2, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan jadi umat yang kasih kepada harta, tapi dia benci kepada isap, kata Nabi. Duit dia sayang, kekayaan dia sayang, dia tompol, dia longgok harta kekayaan dia sayang sangat harta dia. Nak sumbang pada jalan agama Allah cukup payah. Tapi kata Nabi, dia benci sangat, dia sayang harta, dia benci hisap. Nak sumbang, dia sayang. 3, kata Nabi, akhir zaman nanti kau tengok, kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang kasih sangat kepada mahligai rumah tempat dia tinggal. Tapi sayang, kata Nabi, umat aku ni tak suka kepada kubur-kuburan, benci, tak suka kubur ni, tak nak masuk kubur ni, walaupun dia dengar apa yang difirmankan oleh Allah ayat ke-94 surah Al-An'am, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma awwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shifa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Bila kita buka Quran, kita akan jumpa ayat ni. Pesanan Allah, pesanan Nabi, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Dan kamu akan tinggalkan di belakang kamu, kata Allah, apa yang aku dah bagi masa kat dunia ni, kamu tinggalkan. Kalau tuan-tuan benar-benar renung kepada ayat ini, perhati ayat ni sungguh-sungguh, tuan, kita akan mengisapi ke mana kita nak pergi. Yang kita sibuk cari benda kadang-kadang yang akan kita tinggalkan, yang kita nak bawa ni kita tak siapkan. Kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi masa kat dunia. Dan aku tidak melihat besertamu, kata Allah, nanti penolong-penolong, pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu-sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putus berhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh beri faedah, boleh beri manfaat, kamu tinggalkan di belakang kamu. Ini ayat Quran. Bila Nabi tinggalkan Quran itu, tanda kita kasih Nabi,
Macam suami kita lah tuan-tuan, bila dia meninggalkan harta. Kita jaga harta tadi. Kita gunakan harta. Sekarang Nabi tinggalkan kita dengan Quran dengan hadis Nabi. Kita ikut Quran, ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Di antaranya Quran yang ditinggalkan tadi. Lalu kata Nabi, yang ketiga kata Nabi, akhir zaman nanti kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang sayang mahdigai, tapi dia kubur, benci kubur. Yang keempat kata Nabi, akhir zaman nanti kata Rasulullah, kau tengok umat aku ni akan sayang sangat kata Nabi kepada makhluk, tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita tuan-tuan tentang adanya akhirat. Nabi ajar kita tentang akhlak. Bagaimana nak berperangai dengan manusia, bagaimana nak berperangai dengan binatang, bagaimana nak berperangai dengan orang tua, bagaimana nak berperangai dengan orang muda. Nabi ajar kita tentang akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi ajar kepada kita tentang bagaimana cara nak beribadat, nak masuk tandas, keluar tandas, nak bersalam. Bukan dalam tempoh masa tuan-tuan, saya katakan mari, dalam tempoh masa 23 tahun Nabi didatangkan kepada kita. Kalau hanya nak ngajar sembahyang, puasa, haji, zakat, 2 bulan cukup tuan. Kenapa Nabi datang dalam tempoh masa 23 tahun? Di situ nak ngajar kepada kita. Kalau kita cerita sebagai seorang suami, maka Nabi Muhammad merupakan seorang suami yang terbaik. Kasut dia jahit sendiri, baju dia koyak dia jahit sendiri. Panggil suami isteri dia ya Humairah. Kita panggil bini kita mak dia, bapak dia, bapak dia, mak dia. Nabi panggil anak dia, isteri dia ya Humairah, kemerah-merahan comel. Nabi panggil. Nabi bila minum bagaimana Nabi minum? Bila Nabi minum dia kata letakkan air di tangan dia. Kan? Bagaimana akhlak Nabi bila kita masuk tandas, keluar tandas. Bila kita cerita sebagai seorang peniaga, Nabi bagaimana seorang peniaga. Bila kita cerita sebagai seorang pemimpin, bagaimana Nabi memimpin. Bila kita cerita sebagai seorang bapa, Nabi bagaimana seorang bapa. Suatu hari datang Nabi ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ni sedang kisah gandum tuan-tuan. Sambil dia kisah gandum dia menangis. Dia pisah gandum dia menangis. Lalu dia kata, ya Rasulullah, Nabi tanya, kenapa kamu menangis wahai anakku Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra kata, aku nangis ni kerana rasa penat. Sibuk aku buat bekerja. Ali dia sibuk bantu berperang pada jalan agama Allah. Sina Ali ni dia sibuk perang pada jalan agama Allah. Tolong carikanlah seorang khadam nak bantu aku buat kerja. Nabi tak kata Ali ni pemalas, tak gitu. Nabi datang dekat Sina Aisyah, Fatimah Az-Zahra. Nabi kata, wahai anakku, setiap kebaikan yang kamu buat untuk suami kamu tidak sia-sia belaka. Allah bagi pahala. Ini nasihat Nabi sebagai seorang bapa tuan-tuan kepada anak dia. Dia tak tukang panaskan. Dia tak kata Ali memang pemalas. Kita hari ni kalau jadi bapa mentua, kita akan hentam anak menantu. Mak mentua menghentam anak menantu. Nabi tak begitu. Nabi kata apa? Setiap kebaikan yang kamu buat untuk anak isteri kamu, Allah bagi pahala. Setiap orang perempuan yang menjahit pakaian untuk suami dia, untuk suami dia pakai, dia jahit baju untuk suami dia pakai, Allah bagi pahala sebesar-besar pahala. Setiap daripada kamu, kata Nabi, yang menyediakan, kata Nabi, yang menyediakan makanan untuk suami kamu makan, dihirih bawang tu, kirih bawang, kata Nabi, meleleh air mata kerana kena getah bawang, Allah bagi pahala seakan-akan dia menangis kerana takutkan Allah. Nabi ajar adanya akhirat tuan-tuan. Setiap orang lelaki perempuan yang mengandung anak suami dia, Allah bagi pahala seakan-akan dia berjihad fi sabilillah. Setiap daripada kamu, kata Nabi, yang melahirkan anak suami kamu, Allah bagi pahala kalau dia mati seakan-akan syahid dunia dia dapat. Orang kita Melayu kata, bila mati beranak jadi puntianak. Saya bila sampai tadi Tuan Haji Latif bagi saya telur dengan bunga apa tu? Bunga rampai. Saya tengok telur dan saya tengok bunga rampai. Dalam hati saya, kenapa orang Melayu asal sambut Maulid Nabi bagi telur?
Atas mulut Nabi mesti telur bunga rampai mesti telur. Tuan-tuan tanya sendiri Haji Latif yang bagi tadi, sebab apa dia bagi telur? Dia lebih tahu rahsianya. Nabi kata setiap daripada kamu yang sikat rambut suami dia. Ada dari kalangan kita ni tuan yang sikat rambut laki, angkat tangan. Ada tak agak-agak? Dulu masa kita kahwin kan kita suap, bang, nasi bang, kita pembuka mulut empat tak empat. Masa kita kahwin kan. Sekarang ada lagi tak suap. Agaknya tunggu sakit laki nak mati, agaknya besok barulah bini akan suap, kata tuan. Kasih sayang Nabi tu bagaimana Nabi ajar? Bila Nabi kata begitu, Nabi pusing batu kisaran. Bila Nabi pusing batu kisaran, batu dia berpusing. Sambil batu dia berpusing, dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu antara ajaran Islam, ajar itu. Dia berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Semalam saya di Batu Pahat, ibu macam-macam persoalan. Saya kata apa? Kita diajar saat kita mati, dalam Quran kata paling tak ada pun 7 perkara akan jadi saksi dalam mahkamah Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang nak terima tak nak terima itu urusan dia, tapi Quran dah beritahu dah tadi. Dia ajarkan zikir. La ilaha illallah. Batu ni sambil berpusing, sambil dia berzikir. Nabi kata gitu, apa yang kamu buat ni Allah bagi pahala. Ini yang Islam ajarkan kita dalam buat amal baik. InsyaAllah Allah bagi kita pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bi syai'ati fala izah illa mislaha wa hum la yuzlam. Pusing batu ni berpusing, dia berzikir. Kita kat rumah kalau injut anak tuan-tuan, mula-mula bini injut. Ustaz aja bayang, aku tak mahu jikalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Anak duduk dalam boyan terbelik mata tengok. Apa pasal mak aku ni? Bini duduk kat tepi tu, tepi rumah tu. Dengar lelaki duduk je. Dengar je bini nyanyi. Lama-lama bini fed up. Bang Jod budak ni, ai nak ke dapur pula lah. Ai nak dapur nak masak. Suami pun pegang boyan. Start aja boyan goyang. Ai senangnya dalam hati kalau beristeri 2. Ni berlaku masalah. Anak pun tak tidur juga tuan-tuan. Sampai kepada anak lelaki, kajul apa tu. Ketak-ketum. Ini dia. Nabi pusing. Batu ni bila dia berpusing, dia berzikir. Dia berpusing, dia berzikir. Sambil dia berzikir, la ilaha illallah, dia menangis. Nabi kata kepada batu, wahai batu kisaran anakku Fatimah Az-Zahra, Allah tak jadikan kamu ni untuk menangis. Kenapa kamu nangis, wahai batu? Adakah kerana kamu tak sanggup nak kisar gandum yang banyak aku perintah ni? Kamu tak sanggup ke sebab kamu menangis ni, kamu tak sanggup ke? Lalu kata batu kisaran ini, aku menangis ya Rasulullah bukan kerana aku tak sanggup kisar gandum. Kalau engkau perintahkan aku nak kisarkan gandum di 2 negeri, Yasrib dan Maghrib, Mekah dan Madinah, banyaknya ya Rasulullah, aku sanggup kisar wahai Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, sebab apa kamu menangis? Ya Rasulullah, aku menangis ni kerana aku mendengar daripada salah sepotong daripada ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, peliharalah diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Sesungguhnya umpan api neraka itu Allah kata adalah terdiri daripada manusia dan batu-batan yang pejat. Ini ayat tuan-tuan menjadi dalil. Kalau kita sayangkan kepada keluarga kita, ayat ni kita kena pegang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamat pelihara diri kita, kaum keluarga kita daripada api neraka Allah. Kalau kita sayangkan kepada Allah, ayat yang kita kena pegang, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Kalau kita sayangkan kepada Nabi kita, ayat yang kita kena pegang,
Ya, ayat yang kita kena pegang, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita sayangkan kepada negeri kita, negara kita, ayat yang kita kena pegang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah, penduduk negeri itu beriman, penduduk negeri itu bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami turunkan keberkatan kepada mereka dari langit, dari bumi. Kami bagi keberkatan kepada penduduk tadi. Ini tanda kita sayang. Maka batu ni menangis. Kenapa kamu nangis? Kerana aku dengar Quran ni cakap macam ni. Sebab itu hati manusia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pandang, perhati, dia keras. Hati manusia ni kadang-kadang dia lebih keras daripada batu yang pecah. Keras-keras batu ni tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tengok pergi di Gunung Ledang, air mengalir dekat celah ni. Keras-keras batu ni dia menitik setitik demi setitik. Saya sebutkan kepada tuan-tuan tempoh hari, sekitar sebulan 2 bulan lepas, kisah seorang lelaki yang didapati bersalah kerana memperkosa seekor kambing betina. Kosa kambing betina, tuan-tuan bayangkan, mati kambing tu. Kita duk fikir macam mana ustaz, macam mana ustaz? Dah Quran sebut dah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata apa? Kami jadikan isi neraka Jahannam itu, kata Allah, terdiri daripada jin dan manusia. Jin 1, manusia 2. Apa sifat dia? Kita tahu dah. Tapi apa sifat dia? Quran dia punya nak selamatkan kita tuan-tuan. Dia beritahu, 1, mereka itu ada hati. Tapi sayang dengan hati mereka, mereka tak guna untuk fikir ayat Allah. Dia tak nak tengok kekuasaan Allah, pentadbiran Allah. Dia tak nak tengok. Ada mata, ada hati, tak nak fikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kami bagi mereka mata, kata Allah. Ada mata, tapi dengan mata mereka, mereka tak guna untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mata nombor 2. Walahum adhanun la yasma'una biha, kata Allah. Kami bagi mereka telinga ni, kata Allah. Tapi sayang dengan telinga mereka, kata Allah, mereka tak guna untuk dengar ayat-ayat keterangan Allah. Tak nak baca, tak nak renung. Ayat Quran tak nak baca, tak nak renung. Telefon boleh tengok sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bila kata Al-Quran 5 minit kita tutup, tengok dah tutup balik dah. Jemu pula tuan. Main bola boleh 1 jam 45 minit, tak jemu. Kadang-kadang bila duduk baca Quran 10 minit, kita dah jemu tuan-tuan. Kita dah jemu dah. Itu yang saya kata kepada tuan-tuan, antara ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kata orang yang nak masuk syurga Allah ni, kata Sayyidina Ali, dan dia nak lari daripada neraka Allah, kata Sayyidina Ali, dia mesti himpun dalam diri dia 6 perkara, kata Sayyidina Ali. Kalau dia betul nak masuk syurga Allah, dia nak lepas daripada neraka Allah. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, dia kenal Allah. Dia kenal Tuhan dia, Allah. Nabi ajar kita kenal Tuhan. Lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Segala hak Allah ni ditunaikan. Yang kedua, dia mengenal akan syaitan, musuh, adu Allah. Dia menentang akan syaitan. Syaitan ajak kejahatan, kemaksiatan, dia tentang. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan kebenaran. Dia tahu kebenaran, tutup aurat ni wajib, tutup aurat ni wajib. Kan?
Mengumpat haram, fitnah haram. Dia kenal kebenaran, dia ikut kebenaran, ikut segala kebenaran. Ramai orang perempuan tahu tuan-tuan tutup aurat ni wajib, tapi saja aja kadang-kadang betih bosok tiang letrek tu. Kita tengok dosa, tak tengok kan membazir pula. Dia kenal kebenaran, dia kenal kebatilan, dia menentang kebatilan. Yang kelima kata Sayyidina Ali, dia kenal dunia. Dia kenal dunia. Orang nak masuk syurga ni, dia kenal dunia. Lalu dia ambil dunia ni sekadarnya. Dia ambil dunia ni, dia bukan buang. Dia ambil dunia ni sekadar. Dunia bukan Islam tak pernah suruh buang, tapi ambil dunia. Jangan jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawna ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Dia kenal dunia, dia ambil dunia sekadar. Yang akhir sekali kata Sayyidina Ali, dia kenal akan akhirat. Lalu dia kejar kebahagiaan akhirat. Akhirat ni, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Nabi ajar kita tuan-tuan tentang adanya akhirat. Nabi ajar kita tentang adanya pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Kan tuan-tuan dengar biasa saya baca Quran, Nabi ceritakan tentang hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah. Dan tuan-tuan pernah dengar saya bacakan satu ayat daripada surah Naba. Allah kata inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaka. Quran kata yang Nabi Muhammad bawa ni, tuan-tuan, Nabi kata, Quran kata, dalam neraka tidak ada sejuk kata Allah. Dalam neraka tak ada dingin kata Allah. Dalam neraka kata Allah tidak ada minuman. Air yang nak diminum ni tak ada tuan-tuan, melainkan air yang panas mendidih, menggelegak, hamimah wa ghassaka, seperti mana besi-besi tembaga yang sedang cair mendidih, menggelegak. Yang diminum melainkan dia kata apa? Air dana. Air dana ni kalau tuan-tuan buka dalam kitab Bahrul Mazi, air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, busuk air bangkai itu meleleh, air bangkai busuk dari air itu menjadi minuman ahli neraka Allah Ta'ala. Nabi ajar kita tentang adanya syurga, adanya neraka. Tak seperti mana orang hari ni banyak cerita tentang hidup, nak maju, nak maju, nak maju, nak maju, nak maju. Lepas maju tu nak ke mana dia tak cerita. Tapi dalam Islam, Nabi ajar kita dunia dengan akhirat, adanya dunia akhirat. Bila batu ni berpusing, dia berzikir, dia menangis, maka Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Kamu tak sanggup kisah gandum? Tak. Tapi aku tak nangis, dia kata dia, kerana aku dengar Quran cakap. Dia kata, Quran kata, kami jadikan isi neraka jahanam terdiri daripada jin dan manusia. Umpan api neraka manusia dan batu. Aku menangis, aku takut jadi umpan api neraka. Soalannya tuan-tuan, kenapa Allah tak kata, kenapa Nabi tak kata umpan api neraka itu terdiri daripada besi? Kerana segagah-gagah besi, sekuat-kuat besi tuan-tuan, tuan-tuan bakar, dia cair, dia lebur. Sekuat-kuat timah, tembaga, tuan-tuan bakar, dia cair, dia lebur. Sekuat-kuat kayu jati, oleh apa pun tuan, dibakar, dia angus. Timah tu bakar, dia cair. Besi tuan-tuan bakar, dia cair, dia lebur. Tapi batu kalau tuan-tuan bakar, tuan-tuan tengok dia menjadi bertambah keras, dia menjadi bertambah pejal. Malah orang mengasah parang tu tuan, gunakan batu. Orang asah parang tu gunakan batu. Tapi sayang sebegitu kerah batu, bila dikata menjadi umpan api neraka, batu mampu menangis. Nangis batu takut Allah api neraka. Kalau dia bakar batu tu, dia menjadi bertambah keras, bertambah pejal, sehingga dia mampu mengakis besi yang keras. Tapi sayangnya, bila batu dikatakan menjadi umpan api neraka Allah, batu mampu menangis. Ni yang Nabi datang ajar kepada kita tuan-tuan, adanya akhirat. Seperti mana dalam kuliah subuh saya tadi, saya membacakan beberapa ayat, banyak ayat tentang hari kiamat.
Iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Satu demi satu dalam surah yang saya bacakan tadi, di antaranya daripada surah Al-Infitar, dalam surah Al-Ghasyiyah, di antaranya dalam surah tuan-tuan dalam surah Al-Qari'ah, dari antaranya surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, di antaranya juga dalam surah Al-Kahfi. Allah beritahu kepada kita, wadrib lahum masalal ayatid dunya kama in anzalna minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تزريه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ini semua ayat Quran yang Nabi bawa kepada kita, ayat ke-45 sehingga ayat ke-49 daripada surah Al-Kahfi. Allah kata, dan buatlah untuk mereka yang ini manusia, kata Allah, perumpamaan misal kehidupan dunia ni, kata Allah. Nabi sampai kepada kita, kehidupan dunia ni, kata Allah, seibarat mana air hujan ni kami turunkan dari langit lalu menyuburkan tumbuhan di bumi ni, kata Allah. Turun aja air hujan, pokok-pokok jadi segar bugah, tapi dia tak lama, seminggu 2 minggu dia kuning kering, hancur dimakan di tanah. Sama juga kita. Dulu kita muda, ingat lama kita muda, kita jalan bergenjot-genjot masa tu, macho. Tadi anak muda tadi baca berjanji, saya pun nak ikut, rupa tak boleh lagi dah. Nak buat macam mana? Tuan? Itu akan berlaku. Sedap macam mana pun Nabi ada, kita ada akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kan? Ini mulakan hidup. Lepas tu ayat yang kedua dia kata, harta dan anak-anak. Nabi kata, harta ni, kata Nabi, anak-anak ni, kata Nabi, merupakan perhiasan dalam kehidupan kamu kat dunia ni. Mengingat, itu perhiasan. Tetapi amal baik yang berterusan, kata Allah, lebih baik di sisi Tuhan kamu. Amal baik yang kita buat itu, tuan, masa ada ni, buat baik terusan, lebih baik di sisi Tuhan, dan lebih baik menjadi harapan bagimu. 2. 3, kata Allah, dan ingatlah nanti, kata Allah, pada hari ketika kami menerbangkan gunung-gunung. Bumi itu terbang, kami terbangkan gunung-gunung, tercabut menjadi seperti mana, tuan-tuan, dia kata, bulu-bulu yang diterbangkan angin gunung-gunung. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka. Gunung tu macam bulu terbang. Bayangkan kalau tuan-tuan pegang bulu ayam tu, macam mana terbang dia? Bulu terbang. Allah kata kami menerbangkan gunung-gunung. Kamu tengok nanti, kata Allah, bumi ni akan jadi rata. Dan kami kumpulkan seluruh umat manusia. Kami tak tinggalkan walau seorang pun, tak ada seorang pun tinggal. Semuanya kumpul di satu padang yang dinamakan Padang Mahsyar. Dalam keadaan matahari sejarak sejengkal daripada kepala, bagaimana panas, dalam keadaan telanjangi wal bulati. Kalau tuan-tuan nak buat eksperimen, nanti balik dekat tengah panah tadi, kalau rasa malu pakai slow spender je, duduk tengah-tengah panah tu, berapa lama boleh tahan. Ini cerita yang Nabi cerita tentang akhirat, tuan-tuan. Cerita tentang akhirat. Kita tak nak bila cerita Maulid Nabi 12 Rabiul Awal yang cerah, kita tak nak cerita gitu. Kita nak cerita zaman Nabi datang ni dah buat apa? Nabi tinggalkan kita, Nabi tinggalkan kita kenapa? Kenapa Allah Ta'ala utus Nabi? Nak ajar kita kenal Allah, nak ajar kita cara beribadat, nak ajar kita, tuan-tuan, adanya akhirat, adanya syurga, adanya neraka, supaya kita tak termatik masuk dalam neraka. Walau diletakkan, kata Allah Ta'ala, kami tak tinggal pada seorang bagi memenuhi segala perjanjian-perjanjianmu, kata Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, fasa yang keempat, kata Allah,
wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu kata Allah, diletakkan kitab catatan amal. Sekarang ni tuan-tuan, saya sebut banyak tempat, kita takkan catat segala perbuatan kita daripada subuh tadi sampai ke sekarang ni. Tak ada orang tulis apa aktiviti yang dia buat. Dia tak akan catat aktiviti dia buat. Hebat macam mana pun dia, menteri ke, dia bukan Perdana Menteri ke, dia tak akan catat satu-satu apa yang dia buat daripada subuh tadi sampai habis, apatah lagi tiap-tiap hari. Tapi kita kena ingat, Nabi ajar kepada kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Adanya kiraman dan katibin yang mencatat akan apa yang kita buat masa kat dunia ni tadi. Sebab itu kadang-kadang hati manusia ni tuan-tuan, kalau dia jadi keras, dia tak duduk majlis ilmu agama, tak duduk kuliah agama, dia tak duduk dalam tazkirah agama, hati dia jadi keras. Bila hati dia keras tuan-tuan, orang berilah nasihat macam mana nasihat pun tuan-tuan, nasihat macam mana satu nasihat pun dia ambil tak kisah. Dia ambil cerita kematian dia ambil tak kisah. Tapi bagi orang yang faham, saya pernah bersama seorang doktor tuan-tuan, dalam satu tempat saya berceramah sampai sekitar lebih kurang pukul 12. Masa saya ceramah tu, penagih dadah pun ada, yang minum arak pun ada, yang kaki botol pun ada. Saya kata malam ni saya nak ceramah untuk tuan-tuan menangis. Dah lama tuan-tuan ketawa. Alhamdulillah, malam itu ceramah sampai sekitar pukul 12:30 malam. Ramai yang menangis. Besok paginya tuan-tuan solat fardu subuh dekat masjid tu tuan-tuan, ramai orang, penuh orang. Apa ngurusi telefon saya, Ustaz, terima kasih kesedaran yang mendalam malam tadi ceramah Ustaz. Ramai orang datang Ustaz. Mayang subuh hari ni ramai, penuh Ustaz, ramai. Selang seminggu dia telefon saya kembali, masjid dah jadi kosong balik Ustaz. Kenapa jadi macam ni Ustaz? Satu hari subuh je 2 kali subuh, 3 kali lepas tu kosong balik Ustaz. Saya cakap dengan dia, doktor, air ni kalau dia menitih di atas batu, kerah mana pun batu tu, kalau dia menitik titik demi titik demi titik demi titik demi titik, kerah mana pun batu ni, insya-Allah dia lekuk. Doktor saya kata, dia lekuk satu hari. Tapi kalau setahun sekali baru nak nitik, bila masa nak lekuk? Faham maksud saya kan? Kita, hati kita ni kan, bila duduk tak payah banyaklah. Tuan-tuan ambil telur, tuan-tuan gendam dalam air garam. Macam mana telur tu tawar, lama kelamaan telur tu akan masin. InsyaAllah dia jadi telur masin tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan kopi, air tu jadi kopi tuan-tuan. Mana mungkin tuan-tuan air kosong tuan-tuan letak susu nak jadi kopi? Tak jadi. Maka begitu juga manusia ni, ya benar Adam, in solah adinukum solah adamukum solah amalukum. Kata Nabi, kalau agama kau baik, darah kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau juga baik, kata Nabi. Ini yang datangnya Nabi bawa kepada kita agama. Rasul bawa kepada kita ni agama. Rasul ajar kita adanya akhirat. Suatu hari Nabi balik rumah, Aisyah sambut Nabi, sambut sangat-sangat, ada air siap. Sedapnya balik ni tuan, kalau bini tunggu dekat pintu, hilang penat 50%. Siapa kat sini ramai-ramai orang perempuan? Aku nak tanyalah orang perempuan. Orang lelaki tak payahlah. Orang perempuan yang ramai-ramai bila lelaki balik dia tunggu kat pintu angkat tangan. Tak ada harapan lah kita. Dia duduk dekat TV tu, tituk, silat raya dia main game. Kita balik dia buat dono je. Ini bukan di sini, tempat lain dekat Perancis. Kalau bini balik sambut, Nabi balik Aisyah sambut. Aisyah bagi Nabi air, Nabi minum air. Habis aja Nabi minum, Nabi bagi. Duduk siap, apa yang bagi? Aisyah tengok Nabi bagi kat bawah, bagi kat bawah. Aisyah kata, ya Rasulullah, sila letak riba kaki kamu yang mulia atas riba kaki aku. Letak kepala yang mulia ni atas riba kaki aku Aisyah, ya Rasulullah. Nabi baring atas kaki Aisyah. Aisyah tengok wajah Nabi. Bila dia tengok Nabi, Aisyah tengok wajah Nabi, dia tengok wajah Nabi dengan janggut yang ada bawah dagu Nabi. Dia duk fikir Nabi ni dah ada putih uban ni, Nabi akan tinggalkan aku lebih awal. Kalau Nabi tinggalkan aku ni, Nabi sudah barang tentu akan masuk syurga Allah. Dia Nabi, dia Rasul.
Tapi aku ni, isteri seorang Nabi, aku tak tahu nasib aku. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi berjaya mendidik isteri dia. Bagaimana Nabi berjaya mendidik dia. Aisyah takut. Aisyah takut kerana dalam surah At-Tahrim, Nabi Nuh alaihi salam masuk syurga, isteri Nabi Nuh masuk neraka. Nabi Lut alaihi salam masuk syurga, isteri Nabi Lut Allah umban masuk neraka. Isteri Fir'aun yang paling kuat menentang Nabi Musa masuk syurga. Fir'aun masuk neraka, isteri Fir'aun masuk syurga. Tak kepelik tuan-tuan. Jadi dia kata, ini keadaan aku menangis, jatuh air mata dia. Pipi dia menangis. Nabi dia menangis. Nabi kata, kenapa nangis? Kamu akan masuk syurga ya Rasulullah. Aku. Itu bini Nabi. Kita baru jadi bini dia kek. Hey, come action lagi. Kan? Aisyah takut berpisah dengan suami dia. Engkau memang masuk syurga ya Rasulullah. Aku. Sebab itu dalam ceramah saya rajin bertanya orang. Soalan yang biasa saya tanya, siapa dari kalangan tuan-tuan yang nak masuk syurga? Ingat tak dulu saya kata? Semua angkat. Tinggi. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Semua angkat. 2 tangan, 3 tangan. Bila tanya soalan yang kedua, siapa yang nak mati? Semua tak nak, semua ke bawah. Siapa nak mati angkat tangan? Semua ke bawah. Bila tanya nak masuk syurga, semua angkat tangan. Siapa nak mati? Angkat tangan. Seorang tak nak. Kalau tak mati, macam mana nak masuk syurga? Kena mati dululah baru masuk syurga, saya kata. Siapa nak mati? Dah tak nak mati pula. Pelik juga. Kalau tak nak mati kerana sedapnya dunia, aduhai. Sayang dah tuan-tuan. Tapi kalau tak nak mati lagi ustaz kerana amal tak cukup, alhamdulillah. Kenapa tak nak mati? Amal belum cukup. Rasa-rasa kira-kira ni macam belum cukup lagi lah ustaz. Macam belum cukup. Saya tutup aurat umur 60 baru tutup aurat ustaz. Kalau gitu keadaan tak apa lagi kan. Soalan yang ketiga saya kata, siapa yang nak suami dia mati angkat tangan? Tuan-tuan yang duduk ramai-ramai ni, siapa nak suami dia mati angkat tangan? Seorang pun tak nak angkat. Yang lelaki, siapa nak isteri dia mati angkat tangan? Haji Musa nak bini mati angkat tangan? Kalau beranilah, kalau berani. Nak bukan soal main-main tuan-tuan. Itu soal betul-betul. Betul-betul punya ni. Kenapa saya kata tak nak suami mati, tak nak isteri mati? Saya yakin kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz nak tak isteri ustaz mati? Wahai kalau mati bini kan ada harapan kahwin baru. Misal aja ya, misal. Orang perempuan yang kecil hati. Ada harapan tapi tak nak. Kalau boleh tak nak mati. Kita tak nak isteri kita mati. Tapi kata orang Jawa, you must believe what I talking about. Percayalah cakap saya bahawa kita suami isteri akan berpisah suatu hari nanti. Suatu hari kita akan berpisah. Kalau perpisahan yang sekejap kita tak nak, maka perpisahan yang lama, suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Nak? Alamak, kata Nabi, orang yang paling rugi ni ialah orang yang terpisah dengan keluarga dia. Dia tak jumpa keluarga dia, tengok-tengok, dia tak ada, bini tak ada, tengok laki tak ada. Ni yang tak nak. Bagaimana Nabi berjaya mendidik Aisyah. Dalam masa yang sama ada mengatakan bila jatuh air mata dia menitis, kena pipi Nabi. Nabi bangun. Tengok Aisyah nangis. Kenapa kamu nangis? Kata Aisyah, aku tengok janggut putih yang ada bawah dagu kau ni ya Rasulullah. Aku kira selai demi selai. Aku rasa kau akan pergi tinggalkan aku lebih dulu ya Rasulullah. Berat aku nak hadapi situasi ni ya Rasulullah. Nabi kata Aisyah, sebenarnya apa yang berat? Apa yang berat sangat kata dia kalau aku pergi meninggalkan dunia ni? Kata Aisyah, aku nak panggil kau apa lagi? Nabi tanya lagi, ada tak lebih berat dari itu Aisyah? Kata Aisyah, kalau kau pergi meninggalkan aku, anak-anak nak panggil apa? Nabi kata, ada tak lebih berat dari itu Aisyah? Itu biasa je. Kalau jenazah kau kena usung keluar daripada rumah ya Rasulullah, aku tak boleh buat apa-apa. Aku tak boleh halang. Jangan. Orang angkat juga keluar daripada rumah. Nabi tanya Aisyah, ada tak lebih berat dari ni? Kata Aisyah, yang lebih berat dari ni ya Rasulullah, hanya Allah aja tahu. Rasulnya tahu, aku tak tahu. Nabi kata Aisyah, kamu nak tahu tak apa yang lebih berat daripada itu? Ini yang saya cerita tadi. Besok saat kita mati tuan-tuan, ada yang akan dapat catatan amal dari kanan, ada yang dapat catatan amal daripada kiri. Wallahu a'lam. Saat kita mati nanti, malam saya kuliah dekat Batu Pahat,
Tuan-tuan, ada orang yang dapat meneguk air telaga Kausar dan ada orang yang tidak dapat meneguk air telaga Kausar. Air telaga Kausar ni ialah telaga Nabi, berhimpunan di padang mahsyar dalam keadaan ratusan ribuan tahun lamanya tak ada air. Tak ada air, tuan-tuan. Bila air ni tak ada, orang dalam keadaan kehausan. Matahari sejarak sejengkal. 7 golongan yang akan mendapat naungan. Satu daripadanya orang yang hatinya sentiasa tertaut di masjid-masjid Allah. Dan di antara dalam kitab Air Mata Mahsyar kata apa? Ada dari kalangan umat Nabi Muhammad ini orang yang tidak dapat minum air telaga Kausar, telaga Nabi. Saya doa kepada Allah, tuan-tuan yang duduk dalam kuliah saya ini semua akan dapat meneguk air telaga Kausar ni, tuan. Mudah-mudahan ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Kalau tak dapat teguk, tuan-tuan, Allah mak rasa macam manakah? Dalam tempoh masa yang sebegitu panjang, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi ribuan tahun lamanya, kita berhimpun di satu padang yang dinamakan padang mahsyar. Ada yang tak dapat minum. Maka dia kata, apa Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Kata Nabi, Aisyah, yang lebih berat dari itu ialah bila Allah pisahkan roh dari jasad. Bila roh ini dipisahkan dari jasad, dibuang roh dari jasad, dikhabarkan sakitnya orang mati ni, tuan-tuan. Dia kata seibarat dia baring terlentang, dada dia dekat atas, diambil segala gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ni, dihampak di atas dada dia. Dia bernafas daripada lubang yang sebesar lubang jarum jahit tu. Tak boleh nak bernafas. Itu yang disebut dalam surah Kiamah. Kan, bila nyawa dah sampai sini, kata Allah Ta'ala, kata siapa lagi dapat menyelamatkan kamu? Siapa boleh lagi? Mereka tahu itulah detik perpisahan, kata Allah. Siapa lagi dapat selamatkan kamu, kata Allah. Bertaut di antara betih kiri dengan kanan yang bertaut. Bertaut kaki ni, kerana kesakitan yang amat sangat. Itu baru saat kematian. Kamu tahu tak betapa sakitnya, kata dia. Tuan-tuan, cuba tuan buka dalam ayat yang lain. Orang kafir saat mati, malaikat memukul peha dan punggung dia, paksa roh tu keluar. Mengelitik, tuan. Merangkak ada, memanjat ada, terjun katil pun ada. Saat orang kafir hampir mati. Tak, saya pergi tengok bagaimana susah kita. Ini benda, tuan-tuan, yang kita hadapi. Nabi tanya lagi, tahu tak kamu apa lebih berat? Yang lebih berat bila mana orang yang hidup menanggalkan pakaian orang mati. Yang pakai tudung ditanggalkan tudung, yang pakai cincin emas ni ditanggalkan, pakai baju ditanggal, disalinkan baju dengan baju yang buruk. Orang yang hidup menanggalkan pakaian orang mati ni kata, nantilah dulu, aku masih belum puas nak istirahat, penat sakit batang tubuh aku, roh aku dikeluar dari jasad aku. Quran ni, tuan-tuan, dia real. Saya jumpa satu doktor baru ni, dia cerita pasal pembedahan. Kenapa bedah? Dia katakan ada masalah saat dia bedah. Dia tidurkan saya sebelum tidur ni, Ustaz. Dia nak suntik supaya nak tidur ni, Ustaz. Dia kata dia, suruh ngucap. Apa asal pula nak ngucap? Pasal pula nak ngucap. Saya jumpa kawan-kawan yang kena penyakit COVID, tuan. Nak ditidurkan dia suruh ngucap. Apa asal suruh ngucap? Rupanya dalam Quran sebut dah, tuan-tuan, ayat ke-60, tuan-tuan, daripada surah Al-An'am, dan sebegitu juga ayat ke-42 daripada surah Az-Zumar. Dia yang memegang nyawa seseorang tetap kala matinya, dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan bagi siapa yang dikehendaki, dan dia melepaskan bagi siapa yang dikehendaki. Semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang nak berfikir. Saat dipisah, kalau orang hidup tanggalkan pakaian orang mati. Orang yang mati kata, nantilah dulu, aku masih lagi belum hilang rasa sakit. Kamu tahu tak apa yang lebih berat? Yang lebih berat bila jenazah ini disiramkan dengan air, dimandikan. Jenazah merintih merayu kepada yang mandi, jangan mandi aku air panas. Aku tak tahan. Sakit kematian tadi masih tak hilang lagi. Pelan-pelanlah jiwakan air. Kamu tahu tak apa yang lebih berat, Aisyah, bila jenazah ini dibungkuskan selapis demi selapis. Sab 1, sab 2, sab 3. Jenazah merintih Aisyah kepada orang yang kapan, nantilah dulu.
Jangan tutup wajah aku masih belum kuat melihat anak isteri yang bakal aku tinggalkan. Nasib dulu aku masih belum melihat harta kekayaan yang bakal aku tinggalkan. Rumah yang besar ni aku buat belum buah lagi pandang. Nantilah dulu. Orang tetap juga tutup pandangan mata kita. Kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu, Aisyah? Yang lebih berat daripada itu bila jenazah orang angkat keluar daripada rumah. Fam Al-Fatihah sekali, Fam Al-Fatihah 2 kali, 3 kali Fatihah, orang usul keluar. Jenazah kata, janganlah bawa aku keluar. Ini rumah aku ni, ini kekayaan aku, ini harta aku longgokkan. Puluh tahun aku longgokkan harta. Jangan bawa keluar di rumah aku. Orang akan angkat juga tuan-tuan kita keluar daripada rumah kita, masuk ke liang-liang kubur. Saat itulah kita akan faham tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Mana ada guna lagi harta? Kawan karib mana ada guna lagi? Sanak saudara mana ada boleh guna lagi, tuan-tuan? Jadi pastikan yang Nabi ajar kepada kita ni, tuan, 7 amalan ni kita buat supaya saat kita mati besok ada lagi rezeki pahala kita. Yang pertama, anak yang soleh kita kena datangkan, cari anak yang soleh. Yang kedua, kita kena buat sedekah jariah. Sedekah jariah ni sekarang ada ruang dan peluang untuk sedekah, maka sedekah jariah. Yang ketiga, dia kata ilmu yang digunakan orang. Ada ilmu jangan kedekut, ajar orang. Orang beramal kita dapat pahala insya-Allah tadi. Yang keempat, orang yang menanam pokok buah-buahan ditanam ditinggalkan, orang makan dapat pahala, lembu makan, kambing makan dapat pahala. Yang kelima, orang yang menulis Al-Quran. Hari ni ada orang nak wakaf Quran, kita boleh wakaf, kita wakaf sebanyak mungkin, betul. Yang keenam, orang yang bina masjid. Yang ketujuh, orang yang menggali perigi. Kita nak gali tempat kita, orang dah tak minum air perigi lagi, ustaz. Nak buat macam mana? Tempat-tempat lain yang ada buat wakaf perigi tu, bagilah sedikit sumbangan, tak banyak sikit, tuan-tuan. Jadilah kita tak tahu amal kita yang mana satu akan diterima oleh Allah, kita tak tahu. Kita tak tahu yang mana, tuan-tuan. Yang pentingnya, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu tahu tak apa yang lebih berat? Yang lebih berat bila jenazah diusung keluar. Kita duduk tengok hati. Sampailah masuk ke liang kubur, kata Nabi. Panjang cerita tu kan. Masuk liang kubur, orang timbul sikit, lebih sikit. Orang balik, jenazah kata, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Jangan tinggal aku seorang-seorang. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Tuan-tuan ingat, siapa yang menemani kita besok? Anak balik. Laki lagi dulu balik. Dulu kan main sejati masa berkahwin kan, demi cintaku padamu ku korbankan jiwa dan raga. Masa bercinta, I love you. Apa tu? I just call to say I love you. Aku nak tipu ni hanya nak beritahu aku sayang kau je. Dalam bahasa Melayunya kan lebih kurang tu lah. I just call to say, nak cakap I love you je. Tak cakap pun tak apa, tapi oleh kerana sayangnya, begitu. Sehidup semati. Agak-agaknya suami tunggu tak agak-agak? Tanya Haji Latif, nak tunggu tak Haji Latif? Aku pun balik. Duduk, relax, sedih. Balik Haji Latif. Tak boleh, Ustaz. Saya dah janji sehidup semati, Ustaz. Balik Haji Latif, hari dah maghrib ni. Tak apa, Ustaz. Masuk malam pukul 12 agak-agak dia bongkar tak? Aku pun balik. Sorang-soranglah kita hidup, tuan-tuan. Jadi yang ikut kita ni, siapa yang duduk kita? Banyaklah baca Quran. Nabi ajar kita suruh baca Quran banyak. Ya, Nabi ajar kita ni supaya banyak baca Quran. Amalan kita yang menemani kita, tuan-tuan. Ini cerita dia, kita sama Nabi ajar kita. Nabi kata if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Buatlah benda baik, kata Nabi masa hidup tadi. Saya nak habiskan balik cerita tadi. Ni sampai buku apa? 2.5. Sikit lagi tak boleh habis lagi. Balik kisah tadi. Aisyah kata Nabi sebut gitu. Maka Nabi kata ajaran Nabi tadi senang je. Apa yang Nabi ajar kepada kita, kita buat. Apa yang Nabi larang,
maka kita tinggalkan, kita tak lakukan. Nabi ajar kita kenal Allah. Hari ini banyak berselawat kepada Nabi. Kita membesarkan, memuji Nabi kita, berselawat kerana kita sayang kepada Nabi kita. Kenapa nak selawat pula tak Ustaz? Begini. Tak payah banyak kan. Allah pun iktiraf Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah malaikat selawat, maka kita berselawatlah tuan. Mudah-mudahan Nabi sayang kepada kita. Dengan tanda kita sayang kepada Nabi kita banyak selawat. Nabi sayang kepada kita, kan kita ikut segala sunnah ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu yang ketiga, bila datang Walid tadi, dia minta Nabi tadi, dia balik, Abu Jahal sambut, kita menang. Dia kata Walid, aku dengar Quran yang dibaca Muhammad tadi. Hebat dia, macam pokok tu tegak ke bumi tu. Nak ceritakan betapa hebatnya Quran. Tuan-tuan, kajilah Quran, tuan-tuan. Kajilah Quran. Setiap kali selidik Quran dengan niat nak dapat hidayah, insya-Allah tuan-tuan akan nampak hebatnya Al-Quran itu sendiri, tuan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Tuan-tuan akan nampak kehebatan Al-Quran. Bacalah Quran, tuan-tuan. Kurang-kurangkan baca WhatsApp, banyak-banyakkan baca Quran, insya-Allah tuan-tuan. Nak syafaat Quran insya-Allah pada hari esok akhirat, tuan-tuan. Akhirnya datang Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kamu lupa dulu kamu susah, kami yang bantu kami. Berpusing 365 darjah. Itu yang akhirnya saya kata. Yang keempat, kata Nabi, akhir zaman nanti, kata Nabi, kata Rasulullah, umat aku ni, kata Allah, akan sayangkan kepada makhluk tetapi dilupa kepada Allah. Ya betul. Umat ni akan sayang makhluk, tuan, tapi dia lupa kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan, udara tadi, kalau dia hilang, siapa boleh bagi? Saya cerita tadi, tuan-tuan, bak kunci hilang. Kunci hilang. Nak buat kunci tu, tuan, RM130 sebatang. Mahalnya kata aku. Tapi kena ingat, bila tak ada kunci kereta tak boleh jalan. Beli juga kan. Nyawa dia Allah bagi. Udara yang Allah tak ada bagi. Nampak tak sebegitu hebat kalau kau manusia pandang dan perhati. Balik persoalan, dia kata kami boleh terima. Yang nak dengan syarat, dia datang jumpa Nabi. Yang keempat tadi, umat aku ni sayang kepada makhluk, dia lupa kepada Allah. Dan yang kelima, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan sayang kepada dunia, kata Nabi. Umat aku nanti akhir zaman, umat-umat akhir zaman ni, kata Nabi, dia akan sayang dunia, tetapi dia benci akhirat. Akhirat dia tak sayang. Apa tanda orang sayang dunia, kan? Dunia ni diambil daripada perkataan dana'ah, dekat, sekejap. Makanlah makanan sedap mana pun, tuan-tuan, sampai sini aja sedap. Sampai sini aja sedap, kan? Sampai sini aja. Pakai baju seminggu, sebulan, dia buruk, tuan. Kita buang. Sedap mana pun, mi Bandung ke mi tak Bandung ke, tuan-tuan. Sedap macam mana sini sampai sini. Bila dia sampai ke dalam ni, tuan-tuan cocok, dia keluar balik, dah tak nak makan dah. Inilah dunia. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Kemudian akhir zaman, kata Nabi, umat aku sayang kepada makhluk, lupa kepada Allah, sayang dunia, benci kepada akhirat. Kita nak habiskan sikit lagi. Maka Abu Jahal dengan Abu Lahab, mari kita pergi jumpa Muhammad. Kali ni, kata dia, hari ni, kata dia, aku nak suruh Muhammad buat apa yang aku nak, bukan apa yang dia nak. Kalau dia boleh buat, aku terima Islam yang dia bawa. Datang jumpa Nabi. Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa. Islam ni, tuan-tuan, ajar sembah Allah, jangan sembah patung berhala. Islam ajar jangan minum arak, taat kepada Allah, buat baik kepada jiran tetangga, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub wasahibi bi jambi wa bani sabil. Ini Quran ajar. Islam ajar kita ni jadi baik, tuan-tuan. Tak mak cakap. Akhirnya kami boleh terima Islam yang kamu bawa, dengan syarat kamu buat apa yang kami nak. Nabi tanya dia, kau nak suruh aku buat apa? Nak suruh buat apa? Kata Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu yang suatu dengan dia, kami, dia kata, boleh terima Islam yang kamu bawa dengan syarat kamu belah bulan itu menjadi dua. Bulan itu kamu belah jadi dua, bawa turun ke bawah, kami terima Islam yang kamu bawa. Nabi angkat tangan doa.
Nabi doa minta kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Ayat ni turun tuan-tuan antara sebab dia kata rentetan bila Nabi beritahu Al-Walid bin Mughirah, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, kamu akan dibangkitkan balik, dibalas besok pada hari akhirat. Walid bin Mughirah bangun, ambil cangkul, dia gali lubang kubur manusia yang dah mati ratusan puluhan tahun sampai jumpa tulang belulang, dipatah-patah depan Nabi, diramas abuk tulang berjatuh serak depan mata Nabi, dihempaskan tulang-tulang depan mata Nabi. Hei Muhammad, apakah Tuhan kamu berkuasa menghidupkan balik tulang belulang yang dah mati hancur macam ni, nak dibalas pada hari akhirat? Itu yang manusia tanya tu. Kalau kita tuan-tuan buka dalam surah As-Sajadah, mana manusia bertanya, bukan manusia bertanya. Anak murid saya bertanya kisah kiamat, macam mana orang dah mati hancur ustaz nak dihidupkan balik? Saya kata Quran beritahu, jagung, kalau kita tengok jagung kita simpan, patut kita simpan dulu 20 tahun, patut kita simpan jagung 20 tahun. Saya kata kering dekat atas peran tadi, kita ambil balik benih tu, kita rendam dalam air sehari, kita masuk dalam tanah, kita siram, pokok tu akan hidup balik. Afa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Kamu boleh ke nak hidupkan balik wahai Muhammad? Turun ayat tu tadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wah, bulan tadi terbelah dua. Abu Jahal, Abu Lahab nampak bulan tu terbelah dua. Kalaulah hari inilah berlaku macam itulah tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan macam mana nak cerita orang dia dulu kepala batu otak besi tiang elektrik punya degilnya, bagaimana bulan terbelah dua nampak. Lama Nabi Musa pukul aja laut jadi batas air yang boleh dilalui. Mereka beriman tak beriman? Mereka tak beriman. Hatinya punya kerah je tak. Bulan terbelah dua. Abu Jahal, Abu Lahab tengok. Kecil bulan tu masuk dalam lengan jubah Nabi sebelah kanan separuh, dalam jubah Nabi sebelah kiri separuh. Nengok dengan mata kepala mereka. Naik balik bulan tu besar, bercantum jadi bulan balik. Apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab? Selama ni kata dia, kami cuma agak-agak sahaja kamu ni ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jaga tuan-tuan, jangan hati kita ni Allah Taala kunci mati. Bila kunci mati, kita cakap macam mana pun orang takkan terima tuan. Ini Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Talib antara Abu yang sayang Nabi, bela Nabi daripada kecil. Khabarnya Abu Talib ini mati masuk neraka, menerima siksaan neraka yang paling ringan. Pakai tuampah dari neraka, mendidih, menggelegak otak dia tadi. Kerana Abu Talib hanya sayang batang tubuh Nabi, tetapi dia tidak sayang kepada agama yang dibawa oleh Nabi. Abu Talib, Abu Sufyan, Abu yang keempat, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sayang Nabi di penghujung hidup dia, baru dia nak sayang kepada Nabi. Panjang cerita dalam kitab dia tadi, saya nak ceritakan tapi tak sempat. Panjang cerita Hercules dengan Abu Sufyan, sehingga akhir kata Hercules, kalau aku dapat menemui Muhammad ni, kata dia, aku akan lap tapak kaki itu, aku lap, kata Hercules kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat Islam di penghujung hayat dia. Tapi Abu yang paling baik di antara Abu yang paling baik ialah Abu Bakar. Abu Bakar ni paling baik. Sebab itu jaga-jaga tuan-tuan. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga golongan kata Nabi atas dunia ni, Allah Taala paling benci kata Nabi. Saya selalu sebut bab itu. Yang pertama, orang yang paling Allah benci kat dunia ni, yang pertama kata Nabi, Allah benci sangat kepada orang yang sombong. Orang sombong Allah tak suka. Kata Nabi, Allah lebih benci orang miskin yang sombong daripada orang kaya yang sombong. Yang pertama. Yang kedua, Allah benci sangat kepada orang yang kedekut. Tai hidung masin. Orang kedekut ni Allah benci. Semua kedekut ni Allah benci. Allah lebih benci orang kaya yang kedekut daripada orang miskin yang kedekut. Yang ketiga, Allah benci kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik ni Allah tak suka.
Allah lebih benci orang tua yang fasik daripada orang muda fasik. Kalau muda fasik, okey lagi lah agaknya muda. Tapi kalau dah tua pakai kain belah, memang buat terbiak dah jawabnya. 3 golongan manusia kata Nabi Allah sayang. Yang pertama, Allah sayang kepada orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Allah lebih sayang kata Nabi orang-orang muda yang bertakwa daripada orang tua yang bertakwa. Orang bertakwa takut Allah, Allah sayang. Tapi Allah lebih sayang kata Nabi orang muda yang bertakwa daripada orang tua yang bertakwa. 2, Allah sayang kepada orang yang pemurah. Allah sayang orang dermawan, suka pemurah. Allah lebih sayang orang miskin yang pemurah daripada orang kaya yang pemurah. Dan yang ketiga kata Nabi, Allah sayang kepada orang yang tawaduk, merendah diri tak sombong. Allah lebih sayang orang kaya yang tawaduk daripada orang miskin yang tawaduk. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu ceramah yang dapat saya sampaikan. Marilah tuan-tuan kita sama-sama berselawat. Saya akan ajar tuan-tuan selawat, satu selawat yang saya belajar tuan sekitar lebih kurang 20 tahun yang lepas. Kalau boleh tuan-tuan ikut, dan kalau boleh hafal, apalah tuan. Tak boleh hafal nak buat macam mana? Ikut saja insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Lagi sekali, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Okey, saya. 1, 2, mula. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala wa alihil athhar ala wa alihil. Kita cuba buat pertandingan antara lelaki dengan perempuan. Lelaki dulu ke perempuan dulu? Lelaki dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau lelaki kalah, kita minta dipanjat atas masjid, terjun seorang-seorang. Okey, 1, 2, 3, lelaki. Saya. Allah. Terror lelaki dapat apal. Saya dengar orang perempuan pula. Buat yang terbaik, pastikan lelaki mati. 1,
2, 3. Okey, sebelum saya umumkan keputusan, maka sukalah saya beritahu bahawa keputusan hakim adalah muktamad. Hadiah dia sebuah mesin basuh singa. Keputusannya ialah seri. Tahun depan bertanding lagi. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung mana-mana perasaan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.